Sebab saya dah kena kecam macam tu, keteruk pengalaman tu. Kenapa awak pula yang kena kecam? Tu something to ponder. Bila jadi macam tu, tengok cermin, apa yang aku tak buat ni? Astagfirullah. Itulah sebenarnya marketing. Membina persepsi. Orang yang ada masalah, konsisten, semangat, lepas tu susah nak fokus. Ini belum masuk masyarakat. Welcome to the Resbah Kingdom podcast episod yang ke-11. So hari ni kita ada tetamu-tetamu yang liar namun jinak. Yes. So yang di ujung tu saya rasa ramai yang dah start cam sebab dia bibir SBB pula. Misai ngam-ngam bibir. Tuan nama apa tuan? Nama saya Syauqi Atta. Syauqi. Okay, so ni yang jenis bersambung misai dengan janggut. Saya Muiz kan. Muiz. Nama macam orang kerja kerajaan tapi bukan. Okay, so yang biasa saya rasa ramai yang perasan. Tuan, kenalkan diri sikit. Okay, terima kasih tuan first kali sebab jemput. Nama saya Yusuf. Ya, terima kasih tuan sebab jemput. Okay, tanah sebab tak semua orang terpilih sebab ni kita geng secret group. Terima kasih. Okay. Yusuf, panggil Yusuf lah. Kalau Usup tak ada, tak boleh Biasanya Yusuf ni, orang yang panggil Yusuf adalah orang social media saja. Kalau orang yang kena real life, semua panggil Yusuf. Usup. Okay. So Usup, baru-baru ni Usup kita perasan video dia tersebar luas ketika podcast dengan Legenda DMA Islam. Ya, betul. Kan? So apa antara sebab orang kecam? Kenapa awak pula yang kena kecam? Okay, mula-mula sekali, alhamdulillah, saya rasa saya tahu antara mana guest yang ni boleh go, ni boleh tak go. And bila saya nampak Demi, sebab saya sedar dia lama daripada masa dia belas-belasan K. Tapi masa saya invite dia tu, memang time dia tengah nak boom. Terus cakap ni boleh go. Sebab dia sebenarnya podcast ni sedang nak tahu go tak go, is kita invite orang yang dikenali sebab berkata-kata. Okay, kalau kita invite orang famous, katakan pelakon, belum tentu orang nak dengar apa dia cakap. Sebab sugul Sebab sugul. Maksudnya kena skill boleh bercakap. Betul. So jadi Demi ni orang kenal dia sebab dia bercakap dalam video. Tapi saya rasa macam yang pasal kena kecam tu lebih kepada perbezaan mindset lah. Sebab mindset dia kena kecam kat Twitter YouTube mungkin YouTube dan Twitter. Twitter orang cakap apa Dia kata dia tak baca. Saya tak baca. Cerita sikit lah Twitter. Antara banyak tak memberi kesan tuan, jangan risau. Banyak cut macam tu lah. Banyak cut. Bukan lah. Twitter sebab banyak cut bukan kecaman. Banyak cut dia kata macam tak, soalan. Dia cakap korang ajar. Straight to the point je lah. Memang kalau korang buka video tu sekarang, dia cakap saya korang ajar sebenarnya tuan, dengan Demi. Tapi sebab saya tak expect video tu sampai kat 3 juta dekat TikTok. Jadi bila subscriber saya pun tak sampai 10,000 untuk podcast, bila video hit sampai 3 juta, obviously banyak viewer yang tak pernah tengok podcast awal. And dia tak tahu style saya handle podcast macam mana. Tapi saya cakap macam ni tak bermaksud saya patut gunakan cara yang agak kasar. Betul. Okay. Tapi disebabkan ramai yang tak pernah tengok podcast previous episode, so expect asal host ni langsi. Tapi dia ni kalau orang tak kenal dia, first time jumpa, muka dia memang minta penumbuk. Yang ni pun betul. Betul. Tuan rasa benda sama kat saya betul. Patut hari tu tuan sama macam saya pun. Okay. Memang macam tu. Sebab ada orang memang macam tu. Muka dia muka minta lah. Macam yang ujung tu, muka percintaan. Tak betul dia tadi kan dekat mamak, kaki kat atas kursi, lepas tu muka macam tu. Kalau jumpa orang tak kenal, tiba-tiba nak shoot ke muka dia. Betul tak? Dia orang macam tu. Sebab tu kita tak boleh judge orang daripada wajah dia. Betul. Kan macam saya pun dulu, orang cakap garang lah apa, padahal saya jinak. Kan macam tuan lepakkan saya macam mana? Okey lah. Nice lah. Nampak liar. Buat jinak. Nampak liar tapi jinak. Good. Macam Yusuf kan, dia viral kat Twitter pasal banyak potong apa semua kan. Tapi tu macam video-video podcast yang lain pun sebenarnya banyak host yang cakap macam tu. Tapi tu kan, netizen ingat podcast ni macam Orang perdana tu kan. Dia ingat benda tu so Malaysia ni dia lambat sikit. Podcast ni baru lagi lah. Kat Malaysia baru lagi.
Dia macam janganlah potong-potong, cuba bagi guest cakap dulu apa semua. Kita yang buat dia sebenarnya borak sebenarnya. Dia macam terlalu formal lah. Padahal tak ada apa sebenarnya. Kadang ramai orang dia salah faham. Dia ingat betul. podcast ni macam interview. Betul. Kan contoh apakah makanan kegemaran anda? Podcast ni dia berbual. Betul, sebab betul. zaman-zaman yang sugul macam ni. Okay, pertama kenapa dia dapat sambutan? Sebab ramai orang dia rasa macam lonely tau. Ada orang memang mungkin dia tak ada kawan, kan, dia tak tahu kat mana. Jadi dia dengar podcast. Ada orang, kau pernah tengok tak orang tengah makan, sama ada podcast atau live. Ada orang tengah makan, kat kanan tu ada live. Dia always kena tengok sesuatu. Betul. So tu tak tahulah apa kaedah tu. Tapi untuk orang macam kita ni, kita kena buat lah. Kalau tak, dia orang nak makan nak tengok apa. Betul, sebab saya nampak macam podcast punya vibe, punya culture sekarang ni sebenarnya di Malaysia masih baru tu kan. Saya nampak macam tu antara orang yang betul-betul podcast Tapi kan. saya tak adalah ramai macam Yusuf. Betul lah, Yusof lain lah. Saya betul berapa? Mana dia tuan lagi ramai lah. Apa subscriber? Sebab saya guna channel lain, channel Ya, podcast. campur-campur. Dia orang panggil ni lah, Snowball. Okay, faham. Snowball. Yelah kau Dia campur-campur 3 memang. channel dia. Dia akan bayar dekat satu akaun. Sebab boleh. Oh ya. Yes. Kenapa buat satu je, betul tak? Betul. Boleh tuan. Apa Tapi topik saya tu kan? 8 je, tak Apa banyak. topik hari ni? Tak tahu korang lah. Tak, mungkin sama inspirasi lah. Cuba kita cerita benda-benda yang kita jarang cerita. Okay. Macam media sosial semua dah biasa. Cuba Okay. guna otak. Hari ni lebih mendalam lah. Kalau macam sekarang ni kan pasal algorithm kan. Contoh macam social media sekarang lebih kepada algorithm kan. So kalau macam seseorang tu dia consume content yang tak berapa elok, contoh dekat apps ni pun dia akan keluar content ni. So macam dia dapat capture from this app to another apps. So benda ni yang macam kalau lelaki dia nak keluar daripada sesuatu macam habit tengok video yang tak elok kan. Ini yang susah tu kan. Dia akan always bagi lagi lah. Dia akan bagi tu yang kalah tu. Cuba tuan bagi komen sikit. Tak, okey. Sebenarnya media sosial ni bagi saya, dia berasal daripada sikap peribadi tu. Contoh kalau sebelum ada media, katakanlah sebelum ada media sosial, dia ni jenis orang kat alam reality, dia suka cakap pasal orang. Okay, suka gosip, suka cakap pasal orang. So bila ada media sosial ni, so dia akan meningkatkan kebolehan dia untuk cakap pasal orang. Betul. Faham Maknanya tak? benda tu yang enhance dia untuk lebih. Ya, betul. Okay. So samalah kalau alam, contoh katakanlah zaman tuan dulu. Katakanlah sebelum ada media sosial, katakanlah dia ni tengok video lucah, sewa CD. Bukan saya tu Lepas kan. tu CD contoh. Jangan saya. Contoh, lepas tu CD pula tersangkut. Lepas tu lepas tu bila dia datang media sosial, jadi mudah lah untuk dia melampiaskan nafsu dia tengok video lucah tu. Ya, sebab macam apps ni macam sekarang social media kan, dia sebenarnya memudahkan kita lagi lah. So tak kira macam habit tu habit baik ke habit buruk, dia memudahkan kita. Contoh kalau macam dulu kita nak contoh macam ilmu financial kan, investing semua, kalau kita nak dapat information tu kena buka buku, surf dekat laman web kan. Tapi sekarang ni tengok by TikTok. Okay, cuma bahaya dia apa tau? Media sosial, internet ni dia maklumat yang tak disusun. Betul. So kalau contoh macam mungkin kita geng-geng secret group ni, insyaAllah sebab kepala otak, function, lepas tu kita ada guide kan. So kita tahu macam nak manage. Just imagine kadang orang cakap, oh tak payahlah pergi belajar-belajar ni sebab semua ada maklumat. Tapi tak semua orang ada ability untuk susun maklumat tu. Faham? Maksudnya tu kan, kita boleh consume content dari social media, cuma kena ada orang yang betul-betul experience untuk endorsekan benda tu. Okay, yang ni betul. Tak, dia always kena refer lah. Refer someone yang betul-betul pakar. Dia tak boleh, contoh kalau dia dengar, dia terus apply dalam hidup, tergapung dia nanti. Betul. Sebab semua orang buat content, tujuan dia untuk dapat view. Betul. Bukan untuk make sure orang tu okay, make sure dia jadi betul apa dia buat. Sebab kita just buat, bayangkan video 45 saat. Orang tu sharing pasal, contoh, money work for us. Kan? Slave work for money. Wah, budak tu tengok. Pula. Wah, berhenti kerja. Betul. Lepas tu 3 hari pening. Betul. Aku tak ada duit ni, macam duit nak buat kerja untuk aku lah. Contoh. Tu lah, kadang-kadang yang standard punya manusia, maksudnya kebanyakan orang yang konsum konten, dia tengok surface je kan. Maksudnya dia tak betul-betul mendalami benda tu lah kan? Sebab tu lah saya tak tahulah sekolah macam mana sekarang kan. Bagi saya, zaman moden ni
media sosial ni menjadi salah satu platform menyampaikan maklumat paling penting. Betul. Okay. So tapi adakah ada proper punya syllabus untuk educate orang macam mana berinteraksi dengan media sosial? Okay tu kan, cakap pasal sekolah, educate apa semua tu kan. Saya terfikir macam sekarang ni macam semua orang boleh buat konten. So apa tuan punya feedback bila mana kata cikgu-cikgu gunakan social media untuk dia buat konten apa semua kan. So tuan punya pandangan lah dari segi etis ke apa semua tak kisah. Oh, cikgu? Kerana cikgu kan sekarang dalam kelas dia buat konten, masuk kelas, belajar mengajar apa semua kan. Oh. Nombor satu dia boleh. Tak betul. Asal sesuatu perkara macam boleh lah. Dia belajar kat Indonesia kan. Hafiz Dia kaedah fiqh kan. Asal sesuatu perkara tu dia harus, melainkan ada dalil yang mengharamkannya. So maksudnya benda tu asalnya boleh, tapi apa implikasi tu lah semua orang tengok lah, kena tengok. Tapi kebanyakan orang bila buat ikut-ikut ni tu jadi, sebab contoh, so semua orang kena tahu untuk rekod video orang lain, katakanlah murid-murid tu anak orang lain. So untuk cikgu tu rekod, dia kena minta izin dulu sebab nak publish. Betul tuan. Sebab bukan semua parents suka anak dia ditayang kepada umum. Okay, bercakap pasal tayang kepada umum ni kan, saya perasan lah tuan mementingkan privacy tambah-tambah sekali macam berkenaan dengan keluarga, umur, tempat tinggal kan. So pada pendapat tuan, kenapa perlunya benda ni kan, kepada yang mungkin tak tahu lah. Okay. Pertama, saya bercakap dari sudut sebagai orang Islam. Kan, memang pahit untuk ditelan, tetapi saya yakin pertama sekali agama Islam sepatutnya kita tidak menganjurkan perkara-perkara, menyebarkan perkara-perkara peribadi kepada umum sebenarnya kan. Sebab kita dianjurkan untuk melindungi. Okay. So dia syariah ni dia terbentuk 5 perkara kan. Melindungi apa? Akal, nyawa, harta, agama. Ada lagi satu saya tak ingat, kena tanya Usop lah, sekolah pula di Indonesia. Okay. So berdasarkan pemahaman saya, sebenarnya okay, so, pertama sekali kita kena tengok sebenarnya menonjolkan kehidupan peribadi ni dia asal usul daripada mana. Pertama, dia daripada barat. Dia adalah lifestyle yang bukan Islam dan bukan orang berbahasa Melayu seperti kita. Cuma bila datang media sosial, lepas tu ramai orang buat benda tu menjadi. Kan, tu saya cakap kat Ustaz tadi, saya bincang dengan dia. Kenapa hari ni orang sebab orang akan manusia evolve tau. Dulu kita tengok sesuatu tu kat drama tau. So bila drama, orang tahu tu berlakon. Tapi bila drama yang berlaku di media sosial, orang lagi minat sebab dia authentic. Dia real. Faham? So sekarang ni orang suka yang real. Okay. Jadi apa bahaya dia untuk macam saya kan? Pertama, tak ada keperluan. Untuk apa? Cuba saya ada satu mindset ni. Apa-apa saya nak buat, saya selalu tanya diri saya, why should I? Betul tuan. Untuk apa? Okay, katakanlah saya nak promote tunjukkan keluarga saya. Untuk apa? Lepas saya post, saya dapat apa? Betul. Tapi yang berkenaan yang tuan cakap drama dalam social media ni kan, pada pendapat saya macam betul memang banyak drama dalam social media ni, tapi bagi saya bukan semua orang boleh ada kebolehan dalam read between the line lah, macam filter kan. Oh yang ni just ads untuk benda ni kan. Memang dia buat benda ni tapi untuk ads kan. So macam Yusuf kan, Yusuf ada pengalaman sebagai influencer kan. Macam ada influencer yang tend to expose dia punya wife kan. Macam mana Yusuf? Bagi saya to be honest, saya belajar daripada the hard way lah. Sebab saya start dulu dengan style vlog. Okay lah, video kelakar itu, lepas tu saya convert je kat YouTube untuk make money dengan style vlog. Jadi saya punya proses daripada bujang sampai kahwin tu semua documented. Siapa nak access boleh. Macam mana daripada mula nak ada, tuan ada buat kahwin. Kiranya ada semua dekat YouTube. So bila lauk-lauk ada lauk. Oh tak. Tak adalah lauk. Tak lama saya je imagine. Okay, hari ni perangai saya. Adalah macam hari pertama pagi tu bangun buat macam vlog lah, macam tunjuk tapi vlog jam, jalan jam tak sempat, macam tu ada lah. Sebab apa tuan buat yang tu? Sebab yelah tu saya cerita ni, sebab saya masa tu jadikan macam tu. Tuan cakap buat apa saya nak buat? Tuan, saya time tu ni lah konten. Kenapa konten? Ni lah duit. Yeah. Okay. Betul?
Jadi maksud saya belajar the hard way tu is bila jadi kes saya tahun lepas yang saya kena kepung ramai tu. Masa sebelum saya diugut tu, keluarga saya jadi mangsa. So kat situ kita belajar sebenarnya this is not kira pros tak outweigh the cons. Cons lagi banyak. So macam lah, so kita sedar, sebab tu saya pun slowly cuba untuk mengurangkan benda tu. And at the end of the day kita macam satu makhluk yang sentiasa menyelesaikan masalah kan. So masalah apa sekarang tak boleh jadikan ni sebagai content. So kita kena pandai lah buat podcast ke, buat channel baru ke, anything lah. Tapi betul lah, sebenarnya manusia paling dia belajar sesuatu ketika dia buat silap. Betul. Cuma dia cakap dia masa tu belum jadi, mungkin dia tak peduli pun. Kan, tapi sebenarnya kita sebenarnya dia boleh. Macam tadi, why should I? Orang tu rasa sebab aku jual produk kosmetik, so aku nak buat macam ni. Betul lah. Tapi ada satu lagi indikator untuk kita beragama Islam. Okey tak? Ya, daripada sudut Islam pun sebenarnya kita kena titik beratkan lah juga benda tu. Nombor satu agama lah. Agama kita tak boleh bincang lah. Tak boleh bincang. Agama punya hukum hakam ni tak boleh bincang. Ya, tapi macam tu aku punya pendapat pula kan. Kalau katakanlah content creator tu mungkin sebelum ni dia macam tak tahu ataupun tak ambil berat sangat pasal sebenarnya aku tak boleh publish family apa semua. Tiba-tiba kesedaran tu sampai pada masa yang memang betul-betul dia dah peak, betul-betul dia dah betul-betul make money dengan family semua kan. So apa solution tu untuk apa solution maksudnya kalau dia tinggal ni, apa implikasi apa semua, dan apa suggestion tuan lah kalau yang macam ni lah, yang dah family. Allah sebut dalam Quran, barang siapa bertakwa nescaya dikeluarkan dari segala kesusahan, dikurniakan rezeki dari sumber tak disangka-sangka. Betul. So kalau takwa ni maksud dia sedaya upaya buat apa Allah suruh, sedaya upaya tinggalkan apa Allah larang. So kalau kita punya hidup ni based on itu, Allah janji Allah akan keluarkan kita dari segala apa problem dan akan berikan kita rezeki dari sumber tak disangka-sangka. So kalau kita buat decision, tak kisahlah kalau kita miskin ke, susah ke, apa benda, tapi kita nak taat kepada Allah, insya-Allah dunia akhirat selamat. Sebab tu agama always kena number one. Kalau tak, berapa ramai orang sanggup buat sesuatu sebab duit? Ramai. Ramai. Contoh kita tengok hari ni wanita yang buat channel OnlyFans yang manual punya kan. Semua dan orang Islam tu. Yang berbalik kepada konten tadi tu kan. Macam yang sekarang ni kalau kita main satu platform social media ni kan, dia cenderung macam kalau konten yang soft porn tu memang lagi orang cakap lagi senang accessible kan. So macam pendapat tuan, macam mana kita nak sebagai parents lah untuk kita solvekan problem ni? Pada saya bawah 18 tak sesuai tengok media sosial sebenarnya. Nombor satu lah, bawah 18. Sebab media sosial ni dia full of, dia dunia yang keras. Tanya Ustaz lah, terutama kita yang main buat konten kan. Betul. Contoh orang yang tibai tu, lepas dia tibai, dia makan roti jagung macam biasa. Ya. Betul tak? Betul tak? So orang yang buat, contoh kalau kita ni dah biasa, imagine orang tu dia tak biasa. So dia just komen kat satu tempat, lepas tu semua orang tibai dia. Kemungkinan boleh kemurungan orang tu. Walaupun dia tak tunjuk gambar dia real. Dia memang bagi impak kat emosi. So bagi saya untuk bawah 18 ni memang tak sesuai sebenarnya. Jadi daripada tapi segi bila parents rasa dia jadi normal kan, masing-masing lah jaga anak masing-masing. Daripada segi umur tu sendiri sebenarnya dah kena pantau lah sebenarnya tuan kan. Kalau tuan tengok sekarang jangan terkejut tau. Kalau contoh ada orang ada anak kecil kan, tapi anak kecil dia jenis lain lagi, orang pelik tengok anak dia kenapa lari. Sebab orang lain semua jinakkan anak dia bagi gadget. Sebenarnya budak memang sepatutnya lari. Memang itu kerja dia. Apa kejayaan seorang budak? Main. Betul. Jangan halang dia main, sebab itu fitrah dia. Betul. Tapi bila diberikan gadget, so energi dia punya fokus ditujahkan dekat gadget. So perkembangan otak dia, fizikal dia, sebab lepas tu tiba-tiba pelik kenapa umur 19 anak saya anxiety, low self esteem. Sebab memang kita dah plan kan berdawat. Betul tak? Satu lagi saya nampak tuan kan, macam sekarang Korang banyak tanya minat sosial lah. Lain-lain. Okey, lain lah. Lain. Okey. Tapi tuan kalau kita macam based on saya punya observation kan, banyak masalah dalam dunia ni kalau kita observe, kita kaji kan, dia sebenarnya akan berbalik juga kepada lelaki. Macam mana? Tuan setuju ke? Memang lah. Semua salah punca lelaki. Contoh katalah semua punca lelaki. Sebab tu lelaki kena mention. Contoh kan, lelaki tu dia start dengan dia ketua keluarga. Okay, so dia ada anak-anak, anak perempuan, anak lelaki. So lelaki tu
kena make sure keluarga dia ni dididik dan dipimpin dengan solid. Kan? Dan dia mesti jadi orang yang berpengaruh. Supaya bila dia cakap semua orang respect dan follow. Tapi kalau lelaki tu tak function, kan, sebab respect ni kita earn. Kau tahu tak, ada kat luar sana ada orang bini dia pun tak respect dia. Betul. Anak dia pun tak nak dekat dengan cakap dia. Tu something tu pun dia bila jadi macam tu, tengok cermin, apa yang aku tak buat ni? Sebab aku tak ada respect ni. Orang tak respect kat aku. Kan? Tuan rasa kalau kita sebagai isteri dah hilang respect pada suami, kan, tuan rasa adakah respect tu satu benda yang boleh gain balik? Boleh, dia always kena improve diri lah. Ada sebab. Okay, semua yang berlaku dalam hidup kita ni adalah tindak balas kepada apa yang kita buat. Betul. Kan, ada sebab kenapa kita rasa sedih. Kau tahu bila kita sakit kepala, bukan kena makan paracetamol. Ada sebab kenapa kita sakit kepala. Contoh, tak cukup tidur, kena tidur. Kafein banyak, minum air masak banyak, kurangkan kafein. Ada sebab. Betul. Sebab sometimes kadang-kadang orang suka pergi instant punya solution tu kan. Contohlah kadang badan naik kan, berat naik apa semua, makan suplemen, ubat kurus tiba-tiba kan. Tak, okey, itu pun tak logik. Bila badan naik, patutnya bukan kena makan lagi, kurangkan makan. Tapi nak instant tu kan, dia kata jumpa dekat Facebook, jumpa dekat iklan mana-mana kan, telan 2 biji boleh kurus 10 hari kan. Memang sampai kan. Memang yang betul nak ni kan, mesti nyak je kan. Tak, bukan sekarang ni orang suka instant, bukan. Daripada dulu memang sifat manusia tu suka instant. Memang itu fitrah manusia yang tidak mahu menerima hakikat sebenar. Kenapa? Sebab Allah sebut dalam Quran, Allah anjurkan kita lihat muka bumi ni, lihat alam. Sebab apa? Supaya kita belajar. Hujan bila nak turun, dia ada proses dia, dinamakan simbiosis. Barulah saya sekolah tak habis apa nama? Saya mana tahu. Hujan turun apa proses dia? Hipotesis. Fotosintesis lah. Apa fotosintesis Sam, apa Sam? Fotosintesis bukan Tak ada siapa tahu. Pemejal luapan kan. So mula-mula dia sedut dulu air, jadi awan, lepas tu baru turun. Sama macam pokok nak tumbuh. Bukan terus tumbuh. Kan? Betul. So kena tanam, semai, baja, semai, potong-potong yang mana yang ganting-ganting. Tu proses. So maksudnya fitrah alam ni memang macam tu. Sama macam contoh kita nak keluar daripada perut mak kita. Bukan terus hari ni berjimat esok keluar ke? Tak. Dia ada proses dia. 9 bulan berapa hari. Itu kalau yang tak cukup bulan lagi, lebih bulan pun ada. So semua ada proses. Okay. Jadi tuan, contoh macam pada pandangan tuan high value woman tu macam mana tuan? High pandangan saya. High value woman pada pendapat tuan ni dulu. Syauqi punya high value woman. Sebab rambut saya kat tepi. Jawab sikit. Tak, bagi saya untuk high value woman ni, pertama sekali dia kena tahu untuk respect lelaki lah. Saya tak ada experience kahwin, tapi bagi saya kalau katakan ciri-ciri wanita yang boleh je, kita boleh ada pandangan kan, dia pertama sekali respect lelaki lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua, dia kena faham career lelaki. Maksudnya kalau katakan lelaki tu memang kerja dia 2-3 pagi balik, as long bekerja, dia kena faham lah benda tu. Yang ketiga bagi saya adalah tak suka merajuk lah. Lepas tu buat huruf M merajuk. Huruf M lah, maksudnya macam tu lah. Kurang merajuk. Kurang maju. Tapi memang macam tuan kata, tapi itu kan fitrah wanita. Fitrah wanita, tapi maksudnya benda tu selagi tak melampaui batas lah. Bagi saya macam tu lah. Tak Itu ekstrim pandangan lah. saya lah. Tu high value lah bagi tuan. Bagi saya lah. Ni Muiz? Pada saya high value woman dia lebih kepada faham kepada tanggungjawab dan tugas lelaki tu lah. Kan, kalau dia lebih mudahkan tugas lelaki tu, sebenarnya lagi senang untuk lelaki tu conquer the world. Kan, macam tu lah. Kena faham lah. Kena faham. Betul. Siapa nak faham kan? Dia kena faham sendiri ke ataupun kalau lelaki tu kena faham? Sebab tu saya cakap ni, macam kalau based on saya punya observation, banyak yang dia akan berpusat kepada lelaki juga. Maksudnya bapak dia lah. Kan? Belum salahkan bapak tu. Maksud, betul lah bapak dia kena kan. Contoh kita ada anak perempuan, dia sekarang kita bagi tahu, kau wanita nanti kau kahwin, kau ada lelaki. Macam itu saya podcast Dr. Roland kan. So dia kata bila membesar ni, wanita punya hormon apa semua, so kena bagi tahu dia fitrah dia tu akan jadi ibu, akan jadi isteri. So bila zaman moden ni, budak perempuan pun diletakkan dalam landasan sama macam lelaki tu tak? Dia pergi sekolah, masuk universiti, kena ada kerjaya, beli kereta, beli rumah, sama path dia. So lama-lama dengan lauk apa semua tak jaga,
So mungkin dia punya hormon dia semua, dia lupa, dia ingat dia kena compete dengan lelaki. Sebenarnya dia kena melengkapi. Jadi macam kalau social media kan, sekarang ni memang semua orang Social tend to media lagi, dia minat social media. tak, dia macam dia berpusat pada perempuan pula. Kau selalu tengok social media. Bukan saya nak sebagai untuk perempuan lah, benda ni untuk perempuan, sebab kita kan sebagai saya faham tuan punya pendekatan tentang perempuan tak sepatutnya terlalu senang untuk dilihat lah kan. Jadi untuk perempuan macam mana, dia orang boleh ke tak ada social media ke macam mana? Wujud lagi spesies tu Uish, itu Ada Wujud lagi apa? yang jenis macam tak main social media. yang tak expose kan. Tak, okay, tu saya cakap benda ni based on hierarchy. Okay, pertama hierarchy kepimpinan negara, ini kita letak tepi. Faham? Macam Perdana Menteri, Raja, ni semua ada keperluan untuk rakyat semua tahu. Okay, ni saya cerita pasal orang awam ni, rakyat macam kita ni. Okay, so untuk wanita, terutamanya zaman moden ni lah, kita tahu zaman moden ni fitnah tu dia lebih besar, macam-macam benda boleh berlaku. So boleh je wanita tu katakanlah dia menggunakan media sosial, tetapi adakah dia perlu expose dia punya bentuk tubuh badan ataupun paras rupa? Untuk apa? Kan, saya bagi contoh, kalau ada seorang wanita single, dia baru beli pensel 2B, dia lukis bulu kening dia, baru beli temulawak pakai, so dia rasa cantik, dia single tau, so dia pun selfie. Sebenarnya dah cukup dah selfie, dia tengok gambar dia kat galeri. Betul tak? Betul. Okay, ataupun dia rasa dia nak share kecantikan dia, letak dalam group family, abang dia, adik dia, mak bapak dia, tak, saya cantik tak hari ni pakai pensel 2B. Kan? Tapi what's the point post kat umum? Untuk apa? Kalau bukan why? Ya, kalau bukan yang maksudnya kalau bukan yang gain income daripada social media, tuan Tak, rasa okay, kalau gain income pun sebenarnya selain daripada tunjuk rupa paras, ada cara lain. Ada je orang kat rohani suara je. Kita pun tak tahu dia muka macam mana. Ada tu yang katakanlah dulu lah tak ada, sekarang dah start ada kan. Tapi eloklah pakaiannya apa semua. Betul, sebab yang cakap masak-masak tu kan. Sebab cakap pasal make money tanpa tunjukkan paras rupa, saya setuju. Sebab zaman sekarang tuan pun pakai gambar pakai AI kan. Maksudnya benda tu boleh generate lah, tak ada masalah Tak, pun sebenarnya kalau betul-betul lah, tu saya nak share nanti 24 bulan. Tulis pun kita boleh menawan dunia dengan menulis. Betul. Sebab zaman ni orang ingat video. Okay, cuba korang tengok semua benda yang ada dalam dunia ni, walaupun video semakin dahsyat, tapi tulisan orang tinggal tak? tak. Betul. Cuba korang buka semua apps yang ada kat handphone korang. Banyak font tak? Kan? Betul. Banyak. Kenapa dia tak letak video je? Contoh nak order Grab. Wah, order lauk ni. Kenapa dia tak letakkan video? Sebab video file dia besar. Betapa canggih pun teknologi, so penulisan ni always akan memberi impak yang besar. Dia tak tertinggal pun. Betul. Dia always ada, sentiasa ada. Contoh orang tu pakai dia penulisan, orang tak kenal, boleh je make money. Betul. Tak, itu saya cakap, kalau asas dia ada bertakwa dan dia tak ada keperluan mendesak, contoh dia bukan ustazah ke atau apa, okey je, tak ada tak ada sebab pun untuk dia pergi selfie tunjuk kat orang. Lain tu okey, wanita dengan lelaki lain dia punya aurat. Contoh kata lelaki, kita balik kan, kau mana batu gajah apa? Batak rabit. Daripada batak rabit ni kan datang. Katakanlah balik petang-petang, lepas tu ada seorang lelaki ni dengan kain melekat, gajah duduk, baju tak pakai, siram pokok atau kutu. Orang tengok, orang lalu buat dek biasa lah. Kan? Walaupun tu aurat bagi setengah ulama kan. So walaupun tak nampak pusat baju kan. So biasa lah lelaki, betul tak? Cuba kalau wanita kan, wanita ni kalau dia pakai tudung, baju nampak bentuk tubuh pun tu kira aurat dia. Dan kalau kita tengok hari ni fashion semua yang bentuk tubuh punya. Betul tak? Betul. Macam apa ni, kita masuk sikit bab lelaki tuan Kalau macam lelaki sekarang ni, kalau yang jenis ada masalah bad habit dengan ketagihan pornografi lah. Dia ni minat porn lah. Tuan tak nak soalan social media. Okay, macam mana dia nak contoh. Dua kali lah soalan ni. Ustaz pening lah Izzat. Okay, macam mana dia nak exit daripada bad habit tu?
Ini saya jawab lah kan. Tuan sila. Dia sebenarnya dia kena nak. Itu je. Kalau dia tadi kan tuan cakap pasal kalau kita nampak konten tu dekat A, dia akan membawa-bawa ke app A, app B pun akan dapat kesan algoritma semua ni kan. So the only reason dekat app A tu dia buka app B still ada sebab dia masih buka kat app A. So kalau dia betul-betul nak tinggalkan, dia dah tinggalkan dah. Orang tu sendiri yang kena ada keinginan maksudnya maksudnya dia nak tinggal pun dia ada challenge juga kan. Maksudnya macam Yusof dengan tuan punya cadangan, maksudnya macam mana nak replace bad habit tu kepada good habit supaya good habit tu boleh konsisten lah untuk dibuat. Bagi saya macam ni, first kali dia punya mindset dia. Dia kena cakap, dia kena set kepala otak dia aku bukan seorang yang tengok video lucah. Dia kena terima dulu benda tu dalam kepala otak. Kadang-kadang dia selalu fikir, sekarang aku dah tak tengok video lucah, tapi nanti mungkin dia fikir orang tengok dah. Tapi dia kena identify diri dia, aku bukan seorang yang tengok video lucah. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, dia kena busy tau. Sebenarnya video lucah ni, dia kalau tak busy, dia akan ada banyak masa untuk kepala otak dia bergerak-gerak untuk fikir. Katakanlah contoh bad case scenario pun, kita dah tinggalkan kat luar, kita dah tinggalkan social media, katakan dekat app A, app B ni semua ni, yang mana boleh trigger untuk orang tu tengok video lucah, katakan dia pergi keluar sebab dia kerja nak busykan diri, dia pergi keluar betul nampak mana-mana orang perempuan yang tak tutup aurat sempurna ni, dia akan trigger benda tu nak tengok. Tapi disebabkan dia busy, dia takkan tengok. Tapi macam yang masa ni kan, kalau seorang yang dia tak ada, dia terlalu banyak masa, maksudnya hidup dia tak contented, dia sebenarnya dia attend tu ada masalah mental health juga sebenarnya kan. Macam depression semua kan, anxiety. Betul sebab saya ada experience yang kau ada pengalaman kenal orang yang ada depression apa? ada tuan. Macam benda tu berlaku dekat bapak saya sendiri. Dulu sekarang okey dah? Dah okey dah. Dulu saya tak percaya lah benda-benda ni wujud, maksudnya depression lah benda semua kan. Benda ni berlaku selepas atuk saya meninggal. So bila berlaku macam tu, saya dapat trigger yang saya dapat detect yang dia depression bila mana dia suka lukis benda-benda yang macam scary tau. Lukis benda-benda yang macam seram pun semua kan. Hantu lah. Macam dia macam hantu, bentuk hantu pun semua kan. Then mak saya kata, betul dia ni memang dah ada mental health punya problem. Lepas tu dia jadi macam huru-hara kan. Macam tiba-tiba dia bawa opah saya pergi dekat surau, panggil orang kampung, lepak kat surau, kata dia nak kiamat lah benda semua kan. So saya rasa macam something wrong somewhere kan. Maksudnya dia mungkin depression, datuk saya meninggal pun semua tu. Dan lepas tu bawa pergi ke Ipoh, jumpa dengan secretary. So memang detect memang dia depression lah. Maksudnya saya ingatkan benda tu benda ni ya tak ya kan, memang tipu pun semua kan. Tapi ni betul kan, memang ada. Dan saya pun pernah mengalami benda tu. Tapi tak teruk lah. Yang ni sebab dah join secret group semua kan je. Tapi benda ni berlaku waktu saya punya content viral dekat Twitter. Yang pasal tu lah, saya cerita kat tuan tu pasal bankruptcy semua tu kan. Pasal apa? Pasal bankruptcy saya cerita. Dia apa, podcast ke apa? Podcast ada orang write kita orang punya video lah. Masuk dekat Twitter lah benda tu. Dan lepas tu mula-mula saya macam okey je kan. Dengar-dengar macam Sugul, betul Sugul. Saya tengah drive kan, dia masuk kat group kan. Dah famous lah sekarang kan. Saya check, mula-mula saya okey, macam okey kan. Lepas tu long the way tu kata tak apa, relax lah, benda tak ada apa. Tiba-tiba benda tu macam terlalu cepat viral. Within 24 hours dekat juta views lah. Lepas tu saya macam dah overthinking apa semua, blah serabut je. Tapi saya tak adalah tiba-tiba menangis, tak ada lah. So saya macam okay, boleh control apa semua. Saya cuba solvekan benda tu dengan cara yang setenang mungkin lah. Tapi benda tu betul tuan. Itu stress dia tak stress tuan, maksudnya itu lebih kepada overthinking tu kan. Anxiety anxious tapi tak ada teruk sampai menggelupur, tak ada lah. Benda tu mesti boleh kawal lah. Tapi peluh ada. Peluh tak ada. Peluh tak ada, senapan tak ada lah. Tapi benda tu betul. Maksudnya benda tu bila berlaku dekat diri saya percaya lah. Maksudnya ada memang kalau kita tengok dekat luar negara punya artis kan, tiba-tiba bunuh diri sebab depressed social media. Rupanya benda tu yang betul kan. Kongsi ubat semua memang ada lah. Maksudnya penyakit zaman moden lah kan. Okay. Tuan rasa macam mana betul ke tuan? Pertama saya bukan doktor. Kan. Kedua saya sendiri tak ada pengalaman tu, alhamdulillah. Tapi kalau nak tanya pengalaman kehidupan yang tekanan tak tinggi, yes. Saya punya level tekanan terlalu tinggi lah. Cuma saya tak pasti setiap orang punya ability untuk handle pressure macam mana. Kan. Cuma apa yang saya boleh cakap, sebenarnya kita, terutamanya lelaki lah, kita semua akan melalui hidup yang penuh dengan tekanan. Betul kan. Okay. Dan bagi saya, antara benda yang membuatkan saya boleh kawal saya punya level pressure, sebab saya always control mind saya. Dalam hidup ni ada dua benda. Benda yang saya boleh kawal, benda yang tak boleh kawal. So saya always fokus kat benda boleh control je.
Benda yang tak boleh ni dia beyond kita punya kemampuan sebagai manusia. So saya train diri saya macam tu lah. And sorry banyak gila pressure kot. Membesar dengan hyper kompetitif, datang dari keluarga. Ya, maksudnya disebabkan pressure tu yang berbentuk Tuan Aziz sekarang. Lepas tu saya percaya macam ni. Semua orang sebenarnya kalau kita tengok, tak kisahlah bab mental health ke, dari segi kanser ke, dari segi kencing tinggi ke. Saya rasa kalau kita check genetik, semua orang ada sesuatu daripada kita punya keturunan. Cuma the way kita menguruskan lifestyle kita, adakah dia merangsang perkara tu, atau kita boleh jadi a better person. Dari segi pemakanan, exercise, terdedah kepada mentari pagi. Nampak macam kelakar kan, tapi kadang ada orang dah lama tak kena mentari. Tapi bagi saya macam kalau social anxiety lah, depression semua kan, sebabkan sekarang ni zaman yang orang cakap easy access untuk social media, untuk internet semua kan. So kadang-kadang kita sendiri yang self-diagnose lah. Sebenarnya kita belum tentu pun ada kan, tapi dah diagnose sendiri lah. Macam aku memang ada dia introvert social tu, saya introvert. Introvert kata. Oh, Bukan tak, dia macam ni. Ya, pasal social anxiety tu kan, dia jadi tend tu untuk kita self-diagnose tau. So macam contoh kalau macam introvert lah, ambivert semua kan. Aku memang bukan yang jenis bergaul, so aku introvert macam tu kan. So dia dah letak limit dekat diri sendiri tau. Macam tu lah. Itulah sebab maklumat yang tak disusun lagi satu, tak kisahlah apa-apa jenis ujian kesakitan kan, penyakit ni, dia bukan saya dua jadi. Dia adalah sesuatu rutin yang kita amalkan dalam tempoh yang lama. Kan? So macam saya cakap, contoh budak-budak tu dia sekarang ni kita diprogram otak kita daripada baby dah start minum susu formula. Okey? Macam ni kan? Betul saya cakap tadi. Susu formula. Okey, lepas tu kita diprogramkan dengan benda-benda yang fast food lah, junk food kan, artificial, benda tak healthy. Sebab kalau kita tengok dalam masyarakat kita, bab-bab pemakanan ni minoriti yang ada exposure sebenarnya. Kan? Okay, lepas tu dengan tak jaga makan, membesar, kan benda tu kan dia membentuk fizikal dengan mental kita. Tiba-tiba prap umur 20 ada anxiety, mungkin low self-esteem, mungkin depressed. Faham tak? So kita tak pelik pun benda tu akan semakin banyak. Sebab tu saya bagi tahu dalam secret group pun kan, kita kena start sekarang ni, lelaki kita kena start ubah. Daripada kelompok kita yang kecil, kita tak boleh change the whole world, tapi kita kena bagi tahu message lah. Sebab semua akan jadi bapa, akan jadi suami kan. So kita kena ubah. Dulu masa tuan kecil, cuba ingat balik, ada tak exposure tentang makan ni, kenapa kena makan ni, kenapa jangan. Contoh tengok dalam masyarakat kita macam saya cakap itu hari, kalau budak tu sekolah rendah, dia terlibat dengan sukan, mak bapak dia akan halang tu tak, standard lah. Jangan terlibat sukan, nanti tak fokus belajar. Okay? So tinggalkan exercise, duduk baca buku, hafal buku sipil. Kan? Lepas tu tak jaga makan, masuk universiti. Siapa universiti ni? Kau universiti tak sampai level tinggi lah. Tak sampai diploma biasa. Bukan kau belajar? Saya college. Habis college bukan sama lah. Lain tu kan. Saya vocational. Tapi sama belajar lah. Tak maksudnya budaya kan, makan mi segera. Betul tak? Tapi sebenarnya kalau pasal makanan tu, kalau kita tengok kat sekolah, aku memang tak berapa tak diperketatkan sangat pun. Itu saya cakap kat orang, sebenarnya kadang ada orang cakap duit tak penting, tapi duit akses terhadap banyak benda lain hidup. Betul kan? Okay, saya rasa sebabkan tuan cakap sekolah, saya nak tanya, apa pendapat tuan tentang sekolah kerajaan? Tuan, apa pendapat tuan sendiri? Pertama, dia tak makan modal. Tak makan modal maksudnya tak faham? Tak, bayar sikit je lah. Okay. Tak payah macam bukan, bulan-bulan tak ada. maksudnya pendapat tu untuk keluarga tuan sendiri. Okay. So tuan nampak future tu cerah ke tak cerah, ataupun tuan nak take control? Take control keluarga? Take control kiranya persekolahan tu lah. Pelajaran kat tak, rumah. Okay, itu saya cakap. Untuk situasi sekarang. Itu saya cakap, saya selalu suka tanya kan kawan-kawan kita dalam secret group kan. Sekolah yang kau hantar anak kau ni, memang situ kau nak hantar atau kau tak ada choice? Kan? So kebanyakan tak ada choice. Okay, so sebenarnya ada banyak choice. Contohlah, kita tak boleh salahkan. Pertama, sekolah kerajaan ni,
pertama dia memang dibiayai oleh kerajaan. Ada subsidi kan, bangunan apa semua tu kerajaan yang beli, yang bina dan sebagainya. Gaji cikgu. Okay, so apa yang kita boleh harapkan? Cikgu yang mengajar pun ingat senang ke? Satu kelas 45 orang. Tuan bayangkanlah. Ada yang jenis belajar kinestetik, ada jenis belajar dengan membaca, ada jenis belajar dengan, ingat dia nak boleh kereta semua ke? Betul. Faham? Dia belum ada problem dekat rumah dia. Laki dah asyik kerja je contoh. Kan? Dia pun stres. Jadi kita tak boleh lah nak harapkan ekstra. Sebenarnya sekolah ni bagi saya, dia adalah sumber kedua untuk seseorang tu belajar je. First memang mak bapak dia punya tanggungjawab start daripada rumah. Kan, tapi ramai orang pergi sekolah, sekolah ajar semua. So itu yang tak bertepat. Tapi pendapat tuan pula kan, macam ada parents yang dia mampu untuk hantar anak di private school apa semua, tapi dia kata aku tak nak biasakan anak aku ni sekolah yang mewah, sekolah yang best, then dia hantar government punya school. So pendapat tuan lah macam mana yang kalau boleh, macam tu lah? Pendapat saya boleh. Tak betul lah, dia terpulang kepada orang. Contoh macam saya kan, pertama dia bukan semata-mata pasal tak nak ajar senang ke, tak. Nombor satu, bila anak-anak pergi sekolah ni, itulah waktu paling lama dia, betul tak? Antara dengan rumah ke sekolah, mana lagi lama? Kat sekolah lama. So dengan siapa dia bergaul, itu memainkan peranan yang penting. Contoh dia datang daripada keluarga yang macam mana, macam mana mak bapak dia ajar dia sasiah hidup macam mana. Faham? Sebab kalau dia bergaul dengan orang yang entah apa, end up kita ajar lah macam mana. Kita ajar dia 2 jam kat rumah, dia pergi sekolah berapa? 5 jam, 6 jam. So, maksudnya skill bersosial ni sejak daripada sekolah pun kena ada dekat. Tak, itu tujuan sekolah. Selain daripada boleh membaca dan mengeja dan mengira, bersosial juga adalah salah satu keperluan. Sebab tu dia orang kena belajar kat sekolah. Belajar berkawan dengan orang, ada orang tak suka dia, ada orang ejek dia. Itu cara-cara nak belajar untuk bergaul dengan manusia lain. Tapi macam sekarang ni kalau saya tengok kan, yang budak-budak sekarang ni macam tend tu tak reti nak bersosial tu kan. So macam dia punya kemahiran nak bersosial tu lemah lah. Walaupun sekolah. Walaupun sekolah. So kenapa? Sebab apa? Dia start dengan parents dia tak kasi sosial. Bapaknya pakai baju kiki lala. Bapak dia dah besar masih pakai baju kiki lala. Contoh betul tak? Contoh, bapak dia sendiri tidak mahir skill bersosial. So what do we expect? Faham. Berbanding dengan seorang lelaki yang bila dia pergi ke tempat kerja, dia belajar bersosial. Ada pekerja lebih senior, ada yang jenis langsi, dia belajar skill tu, dia faham. Lepas tu dia baca buku tentang psikologi manusia. Maksud dia nak belajar, kan? So bila dia faham, dia boleh ajar anak dia. Tapi dia tak tahu, dia pun ada problem tu. Macam mana? Betul. Jadi kalau berbalik, semua salah lelaki. Betul. Kalau berbalik pada tuan ni, pilihan tuan apa? Yang mana? Sekolah tadi? Sekolah? Oh, saya pergi sekolah yang boleh pilih lah. Maksudnya sebab saya sekolah dulu macam mana saya dulu sekolah kerajaan. Saya ni tak berapa cemerlang akademik. Jadi saya tak tahu lah sekarang. Dulu bila saya ni tak berapa cemerlang, kan dia ada merit. So saya dikumpulkan dengan orang-orang yang markah yang lalas. Jadi orang-orang yang lalas ni, dia punya kelas gelap. Lampu tutup, cikgu tak nak seorang masuk, seorang baring kat belakang. Lepas tu cikgu nak masuk pun tak kan? Jadi seolah-olah siapa yang tak skor dia bodoh kumpul satu tempat. tak, macam dulu saya kecil, saya mana boleh tulis kat Facebook. Betul tak? Jadi bila saya berdewasa, saya recall balik something wrong somewhere. Kan sebenarnya diorang, saya dengan diorang yang kelas last, kita orang bukan bodoh. Kita orang pandai kat tempat lain. Tapi sistem yang ada hari ini, memang semua orang faham bahawa kalau nak menilai kepandaian seseorang tu adalah based on academic sahaja. Bagi saya tak tepat. Saya yakin semua orang setuju. Betul. Sebab kita manusia lain-lain kebolehan dan kemampuan. Kalau kita tak sukses akademik, mungkin kita ada kekuatan kat lain. Betul tuan. Sebab macam saya daripada college vocational lah. So basically kau belajar apa? Gaji ke apa? Elektronik. So macam bila dia pembelajaran yang based on kemahiran,
akan ada orang yang macam skeptikal rendah, macam pandang rendah. Masuk college kemahiran ni adalah budak kelas last dulu yang nak belajar juga macam tu. Macam dia orang pandang macam orang kemahiran ni nakal macam tu lah. Betul, macam saya dengan Wiz experience sekolah vocational juga, tapi dia sekolah lain, saya sekolah lain, tapi vocational juga Macam saya pula previous sekolah agama, sekolah asrama kan. Saya masuk sekolah vocational. Saya punya ustaz kata kan, kau dah bersimpang pada agama kan sekarang. Dia cakap macam tu saya kan. Terasa kan. Sebab lepas masuk sekolah vocational agama kan. Sebab bagi saya tak adalah macam tu pun. Lepas tu macam vocational pula, macam kawan-kawan saya yang tak masuk vocational, stay di sekolah lama, dia kata, kau masuk vocational tak ada masa depan ni cakap kan. Mana boleh. Seolah-olah dia dah ada berada di masa depan kan. Judgmental environment. Betul kita hidup ni. Sebab tu bila orang tu tak boleh handle, boleh kemurungan tu. Orang judge, kau ni tak ada masa depan. Orang tu padahal dia bukan Doraemon. Betul tak? Doraemon dia ada laci tu, dia masuk laci tu. Dia beritahu dia, aku nak tengok kau nanti kerja apa. Kita banyak tengok Doraemon kan. Okay. Sebab kadang-kadang manusia ni dia suka judge based on satu sistem punya ni. Okay, kau nak berjaya mesti akademik punya jalan je. Betul kan? Dan manusia judge based on diri dia. Contoh saya sukses akademik. Bila saya tengok orang yang tak sukses akademik, saya punya judgement tu adalah based on saya, bukan based on keadaan orang tu. Dia pemindahan rasa tu. Contoh sama macam parents yang biasa kan. So kenapa contoh dia kerja kerajaan selama 40 tahun, hidup dia okey, walaupun start dengan gaji 300, boleh survive hidup okey. So, dan dia okey hidup macam tu. So bila ada anak, dia based on pengalaman dia okey kerja kerajaan. Kan setiap bulan ada gaji. So dia nak transfer rasa tu dekat anak dia. Sebab tu dia mendorong anak dia kerja kerajaan. Tapi bukan based on apa kemampuan anak dia. So bila tengok manusia ni dia dibentuk tu based on orang yang asal. Asalnya A membentuk B based on A. Bukan A membentuk B based on B. So maksudnya tuan setuju yang sebenarnya parents adalah contoh ataupun idola terawal anak-anak betul lah. Maksudnya that's why kalau kita tengok macam contohlah yang kaya-kaya jutawan di Malaysia, kadang-kadang biasa kalau anak dia betul-betul follow bapak dia, maksudnya benda tu akan bersambung. Tapi kalau parents kerja sekian, dia pun biasanya akan ikut apa yang parent dia kerja macam tu lah. Sebab apa yang dia tahu. Kan apa yang dia tahu, exposure. Sebab tu environment penting. Contoh kalau orang tu lahir daripada bukan keluarga kaya, so bila dia membesar, dia kena carilah kawan-kawan yang sukses dalam financial. Sebab kita tak boleh ubah parents kita. Betul. Tapi kita ada peluang untuk ubah masa depan kita. Macam tuan macam mana? Sekolah mana nanti? Anak saya. Sekolah Cina. Tapi tuan tak jawab lah tuan soalan. Saya tadi yang boleh pilih. So maksudnya mana satu? Selain daripada kerajaan lah. Selain daripada kerajaan lah. Sebab orang pergi kerajaan ni sebab tak boleh pilih. So kalau anak, sebab untuk pergi sekolah private ada kos. Bukan sikit kos dia. Betul. Daftar tahunan tu makan modal. Faham? Lepas tu monthly lagi, program-program apa semua dengan sistem bagai. Saya sedar yang bila kita ada financial yang okey, kita akan lebih ada banyak pilihan tau. Contoh macam bukan sekadar sekolah lah, macam kalau nak hantar anak pesakit kan, nak hantar pergi hospital pun boleh pilih kan. So macam tu lah, kita boleh ada insurans semua. Bayangkan kalau orang tu orang susah kan, orang biasa. Kadang anak demam pun kena pergi klinik. Okay, sebab klinik kerajaan ni free ataupun bayar RM1. Disebabkan dia tak mahal, ramai orang pergi. Bila ramai, beratur panjang. Kan? Jadi doktor tak nak itu sistem dia. Dia kena tengok siapa yang paling kritikal sekali. Walaupun kita rasa dah teruk dah. Saya benar saya demam terlalu teruk. Tapi dia kata sabar, tunggu ada orang lagi teruk. Betul. Saya yakin korang yang membesar biasa ni ada experience tu. Betul kan? Cuma bila kita rasa aku tak best lah, tak boleh ada choice dalam hidup ni. So kita kena do something lah. Betul kan? Sebab saya experience pernah masuk government punya hospital dengan pergi ke private, low beza tu lah layan dia. Kita masuk kecemasan tu macam kita nak kena halau. Lepas tu yang jaga depan pula garang. Bukan salah dia, sebab terlalu ramai. Ada yang kaki selio lah, balik pusat. Sama! Faham tak? Bukan salah dia, sebab kau bayangkan nak handle terlalu ramai. Stress kot, mungkin orang tu boleh makan. Betul. Betul. So itu
Tapi itulah dunia ni macam tu lah. Nak kita boleh ubah sistem. Betul. So kita boleh ubah diri kita je lah. Betul. Okay tuan, mungkin kita off topic jap pasal family, kita ubah pada business lah tuan kan. Sejauh mana tuan faham tentang leverage? Sebab kan ada setengah orang yang dia tak faham yang sebenarnya kan. Dia contohlah, saya ada team yang memang buat sales, lama gila dia buat sales. Maksudnya dia tak exit. Dia kata macam, kalau tak buat sales ni memang tak ada income lah. Tapi saya tengok juga ada team saya yang dia mungkin sampai tahun ketiga dia memang dah agak free time. Dia ada income tapi dia tak perlu buat benda tu. Adakah orang yang make money ni dia ada punya kategori ataupun semuanya sama yang buat bisnes ni? Tuan punya pendapat macam mana? Lain-lain tuan. Sama macam sekolah tadi. Maksudnya dalam buat bisnes pun dia ada kategori dia. Semua berbalik kepada apa yang dia nak dalam hidup. Contoh tu ada budak sales yang dia tak nak grow kan. Sebab kalau dia nak mesti dia grow. Betul kan. So dia tak nak tu. So nak push macam mana? Dari tu dia nak. Kita tak boleh ubah orang, tapi kita boleh cari orang. Betul. So maksudnya tuan kalau katakanlah tuan experience business daripada berniaga sendiri, business maksudnya kalau katakanlah hiring people punya skillsnya, adakah tuan memang dapat rezeki akan dapat yang betul-betul bagus dengar kata, ataupun bersepah juga yang memang tak boleh pakai? Saya Alhamdulillah kan? yang ni yang tuan tengok tim saya ni semua andalnya top 1% dalam apa yang dia orang buat. Saya percaya macam ni, kita panggil attract. Kan, so macam kita kadang ada orang kata leader kan, dia kata saya macam nak dapat tim bagus. Awak tak berhandal lah. Itu kan saya cakap, apa-apa berlaku dalam hidup kita, ia adalah reflection terhadap diri kita. Contoh kita jenis biasa, kita akan attract orang biasa dekat dengan kita. Kau pernah tak jumpa orang, kau jumpa orang kan, orang negatif lah, kau jumpa dia kita rasa penat. Rasa tak drain energy tuan. Betul. Lepak kan, cerita pasal masalah lah, rasa drain. Kan? So kita rasa nak lepak. Kadang baru jumpa pun rasa macam tak apa selesa lah, tak tahu sebab apa lah. Tapi kalau macam kat tempat kerja kan, so kita tak boleh nak elak benda tu. Macam mana kita nak solve problem? Sebab kita memang terpaksa kerja juga, walaupun kita tahu dia punya mindset apa semua, dia punya tu cara dia. Kurangkan ada communication lah. Cakap bila perlu je. Contoh ambil stapler. Faham? Jadi tak elok cakap jom lepak minum. Lepak minum dia tu bro, kau tahu tak, aku tadi bla 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 bla, apa benda lah bos ni bla 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 bla. Letih tak kita? Letih. Tapi so kita pilih siapa nak lepak minum ni, siapa. Kadang orang cakap select kan. Select memang boleh. Memang kita kena select. Takkan nak pergi munda mandi entah siapa-siapa. Ya. Betul. So macam kalau tuan cakap pasal select kan, memang apa, dia ni senang buat duit. Sebab saya rasa jujur saya cakap, saya rasa saya macam saya bersama dengan orang-orang yang lebih hebat daripada saya. So saya macam mengambil input lah. Alah, siapa? Betul lah. Kau nak kenal dia orang ni siapa? Mana ada biasa-biasa je, hamba tak tentu pasal. Apa tadi topik? Tapi tu tadi. Select tadi kan. Macam pasal select ni sekarang, kalau ikut yang Marhai punya mindset, select ni salah. Tak boleh select. Kalau macam kalau kawan pengakar, putuskan silaturahim. Sampai bila kena kawan dengan kawan yang sama kan. Macam tu lah. Tak, saya punya pendekatan simple lah. Dulu saya ada kawan masa sekolah rendah. Okay, kenapa, macam mana saya boleh kenal dia? Katakanlah Zulkifli nama dia. Okay, Zulkifli Asmadi. Kalau saya tak masuk sekolah tu, saya kenal dia tak? Tak. Disebabkan saya masuk sekolah tu, saya kenal dia. Bila saya dah habis sekolah rendah, pergi sekolah menengah, saya kenal dia. Betul. Tapi adakah saya perlu bawa dia sekali sampai sekolah menengah? Tak. Saya jumpa orang lain pula. Tapi kita kenal. Kenal ni tak semestinya kena lepak selalu. Bukan ada contoh tu, jangan putuskan silaturahim. Kita tak pernah cakap pun. Kita tak pernah hantar surat kepada Muiz, mulai hari ini bertarikh 7 Disember maka kita putus silaturahim, saya sign. Saya sign. Tak pernah hantar surat pun. Betul tak? Sebab tapi kenapa dia cakap kita putus? Bukan tak putus silaturahim, tak. Kita dah tak ada interest yang sama. Dulu kita duduk sebelah dalam kelas. Sebab tu kita sekolah satu kelas. Tapi nak left group pun jadi takut macam mana? Sebab kita guys kena ingat, kita selalu tak boleh hilang kita punya power. Power maksud in control. Okay, so kita
in control of our own self. Maksudnya kita boleh left mana-mana group. Contoh orang call kita boleh pilih siapa yang kita nak angkat. Bila orang WhatsApp, bila kita nak reply. Faham tak? So kita kena ada self control macam tu. Kalau tak, keseluruhan hidup ni power kita diambil oleh orang lain. Betul. Itu belum lagi cerita yang bini lelaki yang diambil power oleh bini dia. Itu. Kalau tak reply WhatsApp and tak angkat call, adakah itu memutuskan silaturahim? Tak. Itu adalah tak angkat call. Itu Walaupun kita pilih Contoh untuk tak putus angkat. silaturahim adalah apabila call kita putus silaturahim. ada Itu adalah declaration. putus silaturahim. Kalau call tak angkat, ialah tak angkat call. Betul tu lah. Sebab kadang-kadang Ada banyak sebab. Mungkin tengah buat kerja. Mungkin tak ada apa kepentingan nak cakap. betul, sebenarnya kadang kita dalam environment yang terlalu banyak kecil hati tu kan. Tak boleh Dia kecil lah hati. macam ni. Kita Tak pun nak betul. kata Aku ambil stapler pun kecil hati. Macam ni tuan tak pernah kerja kan? Pernah kerja F&B masa sebelum SPM. Apa pengalaman dia? Buat air sirap apa? Saya pernah satu kali tu. Tapi ni berbalik pada awal tadi tuan cakap muka saya macam tu kan. Muka saya macam nak minta penombor tu kan. Satu kes ni masa saya kerja F&B, saya ingat lagi. Saya tak pernah dengar pun saya punya supervisor cakap kalau aiskrim ni, siapa tahu Baskin Robbins kan. Kalau aiskrim ni, kalau customer tu kalau kita tumpahkan aiskrim sebelum kita bagi customer, yang saya tahu saya kena ganti lah. Okey. Yang saya tak tahu kalau customer tumpah pun kita kena ganti. Itu saya tak tahu. Jadi ni ada satu customer tu tumpah kan. customer tumpahkan aiskrim, Kita kena ganti kita kena ganti. SOP dia. SOP Okey, dia, okey. saya tak tahu. Jadinya, tapi sebelum saya cerita, tuan setuju dengan tu? Customer tumpah kan, kita kena ganti pula. Kalau saya lebih boleh. Okay, so bila satu masa ni saya macam silap saya jugalah, sebab saya mungkin masa tu muka serius sangat kot. Lepas tu ada satu customer lelaki ni dengan anak dia, and lelaki ni pun muka dia serius juga. And so dia beli aiskrim, so anak dia pilih, saya pass aiskrim kat dia. Lepas tu dia yang pass aiskrim kat anak dia. So aiskrim tu lepas anak dia 2-3 kali jatuh. And then masa tu lelaki ni dia tengah nak bayar. Lepas tu dia nampak jatuh macam aish. Lepas tu saya pun pandang je, saya tak ada reaction lah. Saya macam pandang dia, tu saya tunggu dia bayar kan. Lepas tu lepas dia bayar tak ada apa. Sekali besok tu supervisor saya datang bagi tahu bos paling besar dah komplain dekat ni, lepas tu ni komplain kat ni sampai jatuh kat saya. Dia cakap branch ni. And orang tu dia cakap orang yang penting. So dia komplain dekat big boss lah, and sebab dia kena big boss. Lepas tu big boss, masa tu supervisor pun nak buang saya. Supaya cuba backup lah apa semua, tapi tak lama lepas tu saya pun berhenti lah. Tapi itulah pengalaman yang saya tak dapat dilupakan lah. Tapi saya relate dengan kes Yusuf ni tuan kan. Kadang-kadang masalah orang kita, bukan kita lah. Kadang masalah kita nampak kan, masalah dengan A, tapi dia pergi report dekat B, dia macam tak dia tak kena cakap benda pun kat kan. saya Macam masalah kan benda tu, macam tak kena. Dia tak Ada orang memang tak sabar nak report. Tak, sebenarnya tanggungjawab ketua. Sebab tu kena bagi tahu. Kan benda teach and learn ni kita kena amalkan dalam hidup, kena bagi tahu. Okey, kena tahu, semua kena tahu kalau macam ni, okey dia kena macam ni. Semua kena bagi tahulah, kita tak boleh expect semua orang tahu. Macam Tuan Azri dulu start menjual kat jalan kan. Macam Yusuf pula pernah kerja F&B. Macam mana boleh terbalikkan keadaan sampai sekarang ni Jauh, wonder juga. Saya sebab masa saya kerja Sekarang tu ni kira jutawan online tau. tentu tak ada. Amin lah, amin. Amin, insyaAllah. Okay, so saya dulu, saya ingat lagi masa saya kerja F&B tu, first job saya lah. So umur saya 16, bukan 17. Biasa orang kerja 17, saya kerja 16 masa tu. Saya Kau tak ada SPM kan? Saya ambil SPM lambat. Lambat setahun. Jadinya bila 16 tu saya kerja for the first time. Saya tipu jangan tiru lah guys. Saya tipu bos semua. Saya cakap saya ni sebenarnya sekolah lah, tiba nak create. Kalau tak dapat kerja sebab tak ada TMR semua. Pandai close lah. Isi borang tu lah. Lepas tu saya berdiri lama, lagi-lagi weekdays tau. Berdiri lama dekat tempat aiskrim tu, saya tengok orang lalu-lalang. Tahu saya fikir, sebab ada juga orang yang dah berusia sikit dekat retail, sebab dalam mall kan, nampak aku nak macam ni ke sampai bila-bila. Sebab kalau like kita tak perform dalam benda lain, ni lah antara option lain kan. So itu antara wake up call yang saya nampak lah. Saya rasa macam tak boleh jadi ni Mat. Sebab kalau kerja F&B mall ni, dia biasa 10-10. Kalau ada kalau full day, kalau shift pun lebih kurang 9 sampai 4 lebih kurang. Dan lepas tu pun saya try kerja dekat
kedai Johnny's Restaurant Steamboat yang kerja bahagian kitchen. Sebab saya dah kena kecam macam tu, keteruk pengalaman tu. Saya masuk kerja Johnny's, saya nak duduk dalam. Dalam pun ada masalah kan. So sama je semua. Jadi macam apa, based on pengalaman Yusof lah, sebenarnya dia sebab nak je lah tuan dapat ubah. Sebab sebenarnya orang Dia selalu ada salah. turning point Dia ingat kita kena nakkan benda tu kuat. Bukan, kita kena tak nakkan benda yang kita tak nak tu dulu lagi kuat pada apa yang kita nak. Sebab kalau kita cakap kita nakkan SPM straight A, tapi adakah kita nak SPM tu straight A lagi banyak daripada kita tak nakkan SPM tu teruk? Kita kena tanya diri kita. Selalu macam tu lah. Maksudnya tak nak tu kena Dia lagi SPM lambat pun straight A tau. Tak, bukan straight A lah, 5 je. 5 banyak tau. Tapi saya belajar 10 bulan Saya lah. SPM cepat tadi. Maksud turning point dia start daripada tu lah, kerja tu lah kan. And saya tengok, kita tengok, sebab saya suka observe tau. So kita tengok seorang sekeliling lah. Saya tengok mak saya meniaga kari pub. Saya tengok makcik Mak meniaga kari pub. meniaga kari pub. So sebab saya belajar sampai universiti semua pun bantuan zakat je. So alhamdulillah masa saya drop tengah jalan, harap zakat tak marah. Siapa yang bayar zakat jangan marah. Saya drop tengah jalan tu, so, orang yang bayar zakat kalau dia drop belajar tengah jalan tak payah bayar. Kalau orang buat pinjaman dia kena bayar. Itu yang buat kasi lagi strong, macam tak apa, drop je tak payah bayar apa-apa pun. Walaupun dah 3 tahun kan time tu. So bila saya tengok makcik saya pun semua kerja 9 to 5 kan, saya pula banyak spend time masa keseorangan. So saya banyak consume YouTube semua. Saya tengok ramai je orang yang tak kerja 9 to 5. Best je hidup. Maksudnya bila start nak buat something big tu tak ada tanya pendapat family. Sebab tak ada apa? orang ada tanya. Siap kena kecam lagi. Saya ingat satu ketika saya makan dengan family adik-beradik mak semua. Betul, borak-borak tu saya dah cakap. Masa tu saya still zaman-zaman sebelum SPM semua saya cakap, wah tak nak kerja 9 to 5. Mungkin triggered sebab kebanyakan semua atas meja tu 9 to 5. Lepas tu saya cakap, kau tengok siapa yang tak kerja 9 to 5 berjaya. Kalau yang berjaya tak 9 to 5 pun mesti start dengan 9 to 5. Dia cakap macam tu. Lepas tu lama-lama mungkin dia ada pengalaman, dia tinggal lah job dia, betul dia buka bisnes contoh. Tu saya senyap je lah sebab saya nampak dah ada orang tanpa 9 to 5 boleh buat. Tapi bukan untuk semua orang jugalah, kita kena tahu lah macam tu kan. So alhamdulillah, alhamdulillah kena bersyukur sebab mungkin diorang masa dia umur saya, diorang tak di-expose kat YouTube macam kita. Oh ada orang lah, diorang tak nampak benda tu kan. Diorang nampak parents diorang nampak parents diorang macam tu kan. Tapi macam pendapat saya kan tuan, macam seseorang macam budak muda lah, kalau dia nak ubah life dia, macam nak buat something yang parents dia tak pernah buat, dia silap dia bila dia tanya parents dia. Tapi benda tu sebenarnya parents dia pun tak pernah buat. So parents dia tend untuk bagi jawapan yang tak tepat lah, sebab dia pun tak pernah buat kan. Macam tuan cakap dekat live tuan tadi lah, beli kereta kan, tanya dekat kawan-kawan ni kan, tapi dia orang tak pakai pun kereta brand yang tertentu tu kan. Macam tu lah. So kita kena tanya kepada orang yang betul lah pada orang yang betul lah. Tak boleh je tanya kalau orang tu tak ni, tapi kita still evaluate lah. Bukan maksudnya dengar semua. Tapi masalah tanya juga tau kan. Ada orang dia macam bila bertanya kan, contoh kadang-kadang dia tanya saya apa kan, aku nak macam ni, nak berhenti kerja jadi ejen apa semua kan, boleh ke? Cakap boleh je, tak ada masalah. Tapi tu lah, dia kadang-kadang dia tanya soalan tapi untuk mengiyakan apa dia punya statement kan. Kadang-kadang orang macam ni macam untuk please dia balik lah. Dia nak orang tu sedapkan hati dia kan. Dia macam dia kadang bukan dengan advice kita pun. Dia macam kau dengar cakap aku nak ni kan. Ni pendapat aku lah kan. Kadang-kadang macam sebenarnya dia tak perlu tanya pun, dia just go on je lah apa yang dia nak buat kan. Jadi dia suka pretend apa yang dia punya statement tu kan. So Muiz sekarang sales, buat sales lah. Saya buat so sales. apa tuan punya goal sekarang ni? Saya punya Apa tuan goal punya plan? mungkin sampai satu certain period of time tu saya nak exit lah. So macam tu, simple lah tuan. Okay, ni Kenapa exit? Kenapa exit kan? kenapa? Kalau sales masuk kan, lagi masuk dah orang kerja ni tu. Sebab saya sebab saya memang nak exit lah. Sebab memang nak exit. Adakah sebab Macam, tak function dari segi tak, kewangan? bagi saya macam sampai satu masa ni saya dah tak lagi macam terlalu nak lekat dengan satu company macam tu lah. di situ buat apa? Buat benda sendiri lah. Mungkin saya nak bangunkan benda lain macam tu lah. Ni apa? Syarifuddin? Saya for now memang full time property agent lah. Saya punya plan memang macam saya punya mindset sama macam tu lah. Saya fokus on business yang boleh make money betul-betul, dan saya akan leveragekan dekat business yang saya rasa benda tu boleh tinggal dan boleh make money lah. Macam sekarang pun kalau ikutkan saya boleh make money dan saya boleh invest ya, boleh spend je apa saya nak beli pun. Cumanya saya lebih prefer untuk invest balik dalam business. Contoh macam for now saya buat sublet business. Kita sewa bilik apa semua kan. So maksudnya macam sewa macam tu,
saya boleh dapat aliran yang konsisten setiap bulan. Maksudnya kalau macam sekarang ni, saya still lagi okay untuk buat sales. Tapi ada momen yang mungkin dah saya masuk hospital ke apa semua ke, saya dah tak boleh buat. Saya kena ada income backup yang konsisten masuk. Sekarang kalau rumah landed berapa average harga? Dekat mana? Depends on area. Kalau Ipoh? Kalau Ipoh single story dalam 250 and above. Oh, 250,000 ada lagi. Ada Kalau juga. untuk 250,000, orang tu kena gaji dia berapa? At least dalam 26, 2.5 ke atas lah. Itu kalau clean lah. Kalau sangkut sitor secret tu memang tak lepas lah. 2,500 bulan-bulan apa? Lebih kurang dalam apa maksudnya harga 2,500 gaji. Okey, kalau katakanlah untuk rumah yang 250,000 dalam 1,100, 1,200 sakit. 1,100? Betul tuan. Tinggal 1,000 lebih lah gaji dia. Betul tuan. Sebab okey kan, bercakap pasal gaji tu kan. Sebenarnya bila saya buat advertise, buat content kat TikTok, banyak je lead saya masuk. Cuma kadang-kadang isu gaji kan. Saya bukanlah orang yang asal boleh lepas aku tembak loan je. Tak, saya advice. Gaji macam ni tak lepas buat loan pun semua. Saya punya advice, sekarang ni fokus jaga profile pun semua lu, tambah side job pun semua lu kan. Dan kita apply balik lah. Tapi kerja nak bina profile, tambah income ni dia orang tak nak tu kan. Dia orang lebih kata kalau saya backup loan lain ke boleh ke? Ada jalan tak? Tukar bank ke? Boleh kautin dengan bank tak? Kata kan. Saya macam aduh. Itu mentality yang betul tuan. Kadang-kadang dia belum masa lagi untuk beli rumah. Tapi dia kata aku nak juga beli rumah. Nak post kat ni, kat story. Okay, kejap. So kita dah 20, nak masuk 2024. Masih reliable ataupun masih signifikan ke beli rumah? Cuma sebab ramai sangat kita dah dengar suara-suara orang cakap tak payah beli rumah, tak payah beli rumah. So memang mungkin kau akan jawapan mungkin akan bias sebab property. Tapi aku nak dengar dulu jawapan sebelum Tuan Azri Vidas tu. Okay, jawapan aku macam jawapan saya pula. Ni jawapan untuk, saya bagi dulu jawapan lah. Kalau untuk salesperson, kena beli lah. Tapi jawapan saya pula, kalau katakanlah bagi saya, kalau nak beli property boleh. Tapi bukan for own stay. Kalau financial belum betul-betul strong lah. Tapi saya punya pendekatan pula, walaupun saya jual property, saya lebih prefer sewa sebenarnya. Tak, habis bila nak strong? Macam mana? Kalau nak tunggu strong bila? Umur dah lanjut, tapi tak ada rumah macam mana? Tak ada tuan, sebenarnya macam ni tuan. Pendekatan saya ialah for own stay punya rumah, saya lebih sewa je sebab saya. Tak, itu pendekatan awak. Customer tak peduli. Sekarang pendekatan dia awak. Okey, kalau pendekatan saya sebagai seorang salesman lah kan. Tak, awak ni sekarang ni jual rumah. Tak, buat apa awak peduli pasal customer punya dia nak beli, nak duduk ke apa benda. Okey lah, kalau pendekatan saya pula salesman lah, tegak, saya so combine loan lah. Okay, combine loan. Suami isteri. Suami isteri ke mak ayah ke gaji dalam 2,000. Betul lah, sebab awak jual rumah, awak biar close the sales je lah. Betul, ni dua jawapan lah. Nasihat dia memang nak letak dia. Kalau salesman tegak memang macam tu lah. Tapi saya ni bagi jawapan yang at least salesman jinak sikit. Jinak sikit lah. Bagi saya macam tu lah. Pendapat saya lebih, bagi saya kalau tak strong, buat apa nak beli? Tak ada kewajipan pun. Patut orang kena cakap ni macam selalu dekat, dia ada buat pameran kan. Dia selalu pakai skirt, ngam-ngam lutut tu, rambut perang kan. Okay, lepas tu dia kata, abang, sini tempat yang dekat dengan LRT, gajah lalu lalang, senang dapat makanan, semua tempat ni akan mendapat the high value. Betul tu kan, ramai orang terapung tu kan. Tambah pula macam saya kan, saya kalau katakanlah customer kan, bawa sales gallery tak cerita banyak lah. Dia imaginekan macam tu rumah yang dia dapat tu kan. Maksudnya kerja saya dah senang lah. Tapi sebenarnya rumah tapi tu, dia dapat rumah kosong lah. Rumah standard kan. Dia macam orang ingat dia ni macam betul tu ada kan. kecil-kecil tu dia ingat. Tak. Dia ingat ada semua. Dia tu kan, dah tipu. Astagfirullahaladzim. Memang style sebab itulah sebenarnya marketing. Betul membina kan. persepsi. Betul. Dia pula letak patungkan cerita macam anak dia ada berkaya basikal. Dia tambah lagi terapung bila ada akak tu masuk rumah tu kan. Dia duduk kat sofa, dia macam dah. Ada sofa. Lepas tu yang belum kahwin pula, yang belum dia bayangkan berjimak dengan bini. Astaghfirullahaladzim. Betul. Itu yang kalau rambut hantar payslip kan. That's why macam kita as a sales agent dengan developer, kita dah faham apa benda tu. Tapi betul lah saya cakap kan, orang beli baju lengan datang asing, sama macam rumah. Sama konsep rumah yang ni kereta-kereta yang parking tu tak dapat sekali. Tak betul tu kan. Dia orang tengok tuan pakai, nanti by set dia kata asal macam lain lah kau pakai. Memang lah lain.
Okay. Faham. Macam tu lah. Oh, ada orang macam tu dia ingat yang Ada tuan. sian. That's why sebenarnya nak bawa klien yang ke site visit Tak, sebab susah. tu kita kategori minority tau. Betul tuan. Kita kena syukur Allah bagi kita kebolehan untuk faham. Kita rasa perbincangan ni kadang kat luar sana ada orang Tak tahu tahu. Sian. Sebab tu kena ada macam ni. Dah lah kita buat ni pun bukan dapat apa pun, tak balik modal. Mic dia 2,000. View pula berapa je. Monetize berapa? Tanya Usop. RM10. Kalau tuan ni saya rasa RM10 satu episod. RM10. Ya Allah. Tak balik, bila nak balik modal sampai lagi. Baik jual karipah. Tapi tu sebab itu best kita orang Islam kan. Kita buat benda baik, akhirat confirm pahala insya-Allah. Betul kan. Setuju. Sudah dia pendapat apa Sob? Dah ya. Tak, bukan nak tanya. Tuan sendiri apa pendapat tuan beli rumah? Okay. So saya punya pendapat ni dia akan membuka minda ramai orang sebab saya ada kebolehan memahami banyak perkara betul. Namun jumpa dia besok akan datang.